Bila waktu sesuai untuk jual ataupun gadai emas? Tuan-puan dah simpan emas banyak-banyak. Okey. Dah miliki emas. Berkilo-kilo. Ada tak sampai kilo? Tak nak ngaku okey. Jadi tuan-puan dah simpan emas lebih dari 50 gram, lebih daripada 100 gram. Dan mungkin alhamdulillah banyak lagi dan malah ada customer yang simpan emas berkilo-kilo. Okey, itu tidak dinafikan. Jadi bila kita dah ada emas ni, untuk kita gunakan simpanan kita ni, kita mesti dapatkan tunai. Betul tak? Setakat ni tak ada lagi kalau tuan-puan nak beli rumah ke apa, tuan-puan bawa emas 1 kilo, nah saya nak beli rumah. Setakat ni developer tak ada lagi terima macam tu. Okey, betul tak? Takkan kalau tuan-puan nak renovate rumah ke apa, panggil kontraktor ke apa, nah saya ada emas 50 gram. Ambil emas ni, saya nak renovate bahagian dapur. Setakat ni tak ada lagi syarikat-syarikat jual beli hak tanah ke mana-mana yang lain, contoh nak renovate rumah ke apa, kemasan ke apa, terus menggunakan emas gold bar ni untuk kita boleh bayar mereka direct macam tu jadi nak tak nak kita kena tukarkannya kepada tunai, duit cash kan. Jadi bila kita nak tukarkan kepada duit cash ni, maka kita terpaksa jual ataupun gadai emas. Betul tak? Betul tak? Siapa yang dah pernah jual, siapa yang dah pernah gadai emas sebelum ni boleh beritahu dekat komen. Kak Suzy nak tengok pengalaman perempuan ni macam mana. Sebab bagi sesiapa yang dah pernah gadai ataupun jual emas, maka mereka tahu sedikit sebanyak prosesnya. Jadi tak adalah Kak Suzy detail lagi ataupun Kak Suzy cerita nanti dah boleh dapat gambaran-gambarannya. Jadi persoalan kat sini, kita nak jual ataupun gadai. Sebab kita dah ada emas ni kan. Kita ada emas, dia tak syok lagi kita kena pegang emas tu. Okay, nampak? Okay. So, kita ada emas. Okay, right. Kita ada emas. Jadi, persoalannya kita nak gadai ataupun kita nak jual emas ni untuk kita dapatkan cash. Itu persoalannya. Kan? Jadi, sebab tu Kak Suzy tanya tuan-puan, siapa yang dah pernah ada pengalaman menjual emas, boleh nyatakan dalam komen. Okay? Siapa yang dah pernah ada pengalaman menggadai emas pun boleh nyatakan juga. Boleh beritahu apa tujuan itu pun okey juga. Nanti kita baca dan kita lihat dan kita kongsi ilmu bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain juga. Okey. Jadi, so persoalannya kita nak jual ataupun gadai. Okey. So, untuk menjawab persoalan ini, okey. Yang pertama, kita kena pertimbangkan. Okey? Pertimbangkan di mana apakah sejarah emas tersebut. Emas kita ni, apakah sejarahnya? Katakanlah emas ini adalah warisan turun-temurun. Ini tak kisahlah emas gold bar ataupun emas barang kemas. Okey? Warisan turun-temurun. Ataupun emas yang kita miliki ni adalah anugerah khas, penghargaan dari syarikat. Contohnya pekerja cemerlang ke, mungkin kita dapat hadiah emas. Kalau dulu-dulu saya tahu syarikat-syarikat besar suka memberikan emas kepada pegawai-pegawai atau staf-staf mereka bagi mungkin anugerah perkhidmatan cemerlang kan, ataupun cukup 10 tahun servis, 15 tahun servis, 20 tahun servis, mungkin bersara, nampak, ataupun mungkin juga berjaya mencapai satu-satu KPI, syarikat memberi hadiah ke apa, nampak, ataupun kita hadiah yang kita perolehi, mungkin hadiah semasa anniversary, hadiah hari birthday, nampak, untuk anak ke mungkin kelahiran anak, kita kahwin mungkin dapat hadiah emas juga, dan juga siapa-siapa yang kahwin bagi perempuan mungkin menerima emas ni sebagai mas kahwin. Jadi sekiranya ini antara contohnya, saya sarankan tuan-puan gadai emas ni. Jangan dijual sebab sayanglah
setiap emas yang kita miliki tu ada dia punya sejarah, ada dia punya kisah, momen indah. Jadi dialah ianya terus menjadi turun-temurun. Contohnya kalau perempuan dapat anugerah perkhidmatan 20 tahun bekerja di satu-satu syarikat. Nanti kok kita dah tua, dah pencen, boleh tunjuk ke anak cucu, kata inilah nenek dulu kerja dekat syarikat ABC ni, nampak dapat anugerah. Jadi tak mustahil emas tu juga kita boleh perturunkan pada anak-anak kita, anak cucu kita, kan? Jadi itu adalah antara biar emas tu kekal lama dengan kita, kerana setiap emas ni ada momen kenangan manis untuk diri kita, ataupun keturunan kita. Jadi katakanlah contoh macam gelang ke, okey kan? Gelang kan, katakanlah gelang ni kalau kita tengok dari mak kita, kita terima. Contoh ya, so mak kita pun cakap, oi gelang ni daripada nenek mak dulu. Bayangkanlah, kalau nenek mak kita dulu, bermakna itu adalah moyang kita. Betul tak? Jadi secara tak langsung itu dah jadi 1, 2, 3, 4. 4 keturunan masih memakai gelang yang sama lagi. Itu contoh kan. Jadi dia ianya terus menjadi warisan supaya boleh dikenang oleh kita punya generasi-generasi akan datang. Jadilah berbaloi. Sama juga macam mas kahwin. Katakanlah kita kahwin, kita terima hadiah berupa emas sebagai mas kahwin, kita simpan elok-elok. Jadi kalau kita terdesak ke apa, mas kahwin ni kita tetap boleh guna, dapatkan cash sementara pergi gadai. Nanti kita tebus balik, kan? Jadi jangan risau. Perempuan akan dapat balik emas ni. Sebab bila konsep gadai, sekiranya dalam tempoh penggadaian tu, perempuan ikut dia punya semua rules, emas perempuan akan dapat balik. Okey? Kita akan dapat miliki semula emas yang sama. Jangan risau, tempat gadaian takkan tukar emas kita. Tempat gadaian kalau dia dah terima emas kita, dia akan seal, dia akan gam, di mana diorang pun takkan buka balik emas kita ya sepanjang tempoh penggadaian. Sebab itu kita kena pergi menggadai ke tempat yang diperakui, yang disahkanlah. Contoh tempat-tempat yang kredibiliti tinggi, contohnya macam Pos Arahnu, Bank Rakyat, Arahnu Exchange kan, ataupun koperasi-koperasi Arahnu yang menawarkan khidmat-khidmat gadaian. Jadi pergi tempat-tempat yang diyakini, jangan pergi sembarangan tempat. Okey. Contohnya kalau macam emas ni, kita ada nombor siri yang cantik. Contohnya nombor 1000, 10000. Contohlah. Okey. Perempuan pun jangan risau, nombor siri tu perempuan akan dapat balik. Okey, sebab itu bagusnya konsep gadaian ni, kita akan dapat balik emas kita. Okey, boleh faham? Nanti jadi saya baca komen. Okey. Pertimbangkan untuk yang kedua adalah jika belian ini sebagai simpanan atau emas pelaburan sahaja. Okey, so kita tanya pula diri kita, kita berkemampuan atau tidak untuk tebus balik dalam jangka masa 6 hingga 12 bulan. Jika kita berkemampuan, maka saya sarankan gadai. Okey? Sebab maksudnya dalam tempoh gadaian, walaupun dalam tempoh gadaian kita nak gadai emas ni, contohnya lah nilai dia 1000. Saya ambil 1000 senang. Biasanya gadaian dia akan dapat jumlah gadaian dalam 30%, 75% ataupun 80% mengikut tempat-tempat gadaian. Katakanlah kita dapat 80%. Jadi kalau nilai marhum kita emas ni 1000, maka kita akan dapat RM800. Jadi adakah dalam tempoh 6 bulan ke 12 bulan RM800 ni kita mampu tak tebus balik? Sekiranya kita mampu, okey, saya sarankan kita gadai. Sebaiknya kita gadai. Maknanya dalam tempoh 6 ke 12 bulan tu, kita tak payah buat pembelian emas baru yang lain. Kita fokus bayar untuk tebus balik emas yang dah kita gadai ni. Itu fokus kita. Okey, nampak? Okey, jadi
Jadi tuan-puan dalam tempoh 6 bulan tu, kalau tuan-puan dapat tebus dalam jangka masa pendek lagi, contohnya lah 3 bulan je. Ada orang pergi gadai emas ni sebab nak buat modal niaga. Modal niaga. Jadi mungkin lepas dia dah meniagakan barang-barang dia, dah dapat untuk tebus balik. Nampak? Jadi ianya sangat sesuai sangat kalau kita simpan emas ni bagi peniaga-peniaga, bagus sangat simpan emas supaya tuan-puan boleh lock simpan satu modal, okey, modal yang mana aset ni mudah dicairkan dan tuan-puan bila nak gunakan atau nak cairkan, nak dapatkan cash bila-bila masa sebagai pusingan modal, tuan-puan boleh gunakannya pada bila-bila masa. Dah dapat untung nanti, make sure tebus balik. Janganlah dah dapat untung pergi joli. Okey? Tuan-puan kena ingat balik, tuan-puan ada modal, ada barang yang digadai. Supaya kita dapat balik emas ni, mungkin akan datang, kita nak buat pusingan modal lain, kita boleh gunakan emas yang sama. Nampak? So, itu antara kelebihan emas ni. Kita boleh gunakan emas yang sama ni berkali-kali. Harga dia, susut nilai dia tak payah kisah sebab ini dah jadi aset kita. Gram dia takkan berubah. Kita boleh gadai bila-bila masa ikut pada masa-masa yang kita nak, akan ikut harga semasa. Selagi mana berat gram emas kita ni tak berubah, selagi itu emas kita, harga kita akan terus naik. Okey, boleh faham? Okey. Yang kedua, jika emas ni kita dah beli sebagai simpanan pelaburan, tapi kita dah tengok harga dia memang meningkat naik cantik. Memang kita pun dah okey, ada spot price di mana pada harga sekian ni, contohlah kata spot price kita pada harga 300.5, aku memang nak jual untuk buat sekian-sekian hal. Nampak? Okey. Jadi kita boleh jual. Ataupun kita memang dah nampak keuntungannya kita menyimpan emas ni. Nampak So kita boleh jual. Ataupun untuk mencapai impian kita, target kita. Contohnya lah kalau tuan-tuan target nak pergi haji, nak pergi umrah, tapi within 6 to 12 months tu rasa macam tak nak tebus dah. Sebab tadi saya bagi contoh yang 8,000. Kalau nak pergi haji, tuan-tuan kena ada 10,000 ya. Takut within 6 to 12 months tak boleh nak tebus dah. Jadi tak apa. Jual je. Sebab itu adalah impian kita, target kita, kenapa kita simpan emas ni dahulu. Jadi boleh jual. Okey. Dan juga macam ni tidak yakin boleh tebus emas dalam masa 6 ke 12 bulan. Walaupun katakan tadi nilai dia 800 contoh. Tapi kita ni memang betul terdesak, memang betul susah. Kita rasa tak yakin within 6 ke 12 bulan kita tak boleh nak tebus. Jadi boleh jual. Tapi sebenarnya kalau walaupun kita tak yakin, sebenarnya saya suka nasihatkan lagi lah. Tengok juga harga kita untung atau rugi. Sebab kadang-kadang masa dia beli emas ni harga tu pada masa tinggi. Pokok masa dia betul keperluan tu harga betul-betul rendah. Kalau harga betul-betul rendah pada masa tu, saya pun tak sarankan jual sebenarnya. Itu lebih baik kita gadai. Kita kena tengok balik. Cuba dahulu sebab kadang-kadang memang kita rasa masa kita nak guna duit kita tak yakin kita dalam masa 6 ke 12 bulan kita tak boleh gadai. Tak boleh tebus. Tapi tuan-tuan cuba buat dahulu, mana tahu ada rezeki lain yang tuan-tuan rasa boleh buat ataupun cari kerja, boleh kerja tuan-tuan boleh tebus balik nanti. Jadi cuba dapatkan balik. Dan nasihat saya setiap kali barangan kita yang digadai, nasihat saya tebuslah. Jangan sampai terlelong. Okey? Kalau barang kita terlelong, contohnya kalau kita pergi gadaian yang ada link dengan BNM, contohnya Agrobank, Bank Amalat ataupun Bank Rakyat yang menawarkan khidmat Ar-Rahnu, sekiranya barang kita terlelong dari sana, tak mustahil nama kita boleh masuk secret. Sebab kategori kita ni dah ada terlelong barang. Okey? Jadi kalau boleh elakkan kat situ. Lepas tu kalau kita gadai kat sana pun sebenarnya yang mana relate dengan BNM, nama kita akan masuk sebagai
peminjam yang banyak meminjam, yang ada komitmen bulanan yang besar untuk buat pembayaran. Nampak? So tu kena hati-hati. Sebab tu nasihat saya kalau nak pergi gadai, cuba cari tempat gadaian yang tak ada link dengan BNM. Contohnya Kosarahno, koperasi-koperasi, lepas tu ke direct public goal ke. Nampak? Ini saya tak nak cerita pasal gadaian tu sangat. Saya nak cerita kenapa Jadi tak apa. Jadi itu antara contoh-contoh yang terbaik jika perempuan nak pergi buat gadaian. Boleh survey-survey tempat tu ya. Okey, boleh faham? Jadi sebelum saya pergi next step, saya nak baca komen Okey, Encik Muhammad Rashdan. Saya pernah gadai emas di Arano. Best guna emas untuk gadaian ni, upah simpan pun murah. Ya, betul. Okey. Apabila kita sebut upah simpan, sebab tu perempuan boleh sebelum pergi gadai perempuan boleh buat study ataupun buat survey. Pergilah perempuan ni 3 tempat gadaian. Pergi tempat A, pergi tempat B, pergi tempat C Contohnya lah. Jadi perempuan lihat kat situ, kalau tempat A dia menawarkan berapa kos upah dia. Tempat B berapa kos upah, tempat C berapa kos upah, dan juga berapa nilai pinjaman yang kita dapat. Okey, untuk maklumat perempuan, mana-mana tempat yang boleh menawarkan kos upah yang rendah itu adalah lebih bagus. Berapa yang rendah tu? Sebaiknya bawah 1%. Perempuan pernah perasan tak perempuan pergi jalan-jalan dekat jalan raya? Okey. Dah lama tak pergi bawa kereta Okey, sabar-sabar. Pokok dulu-dulu terpandang Kalau nampak lot kedai, ada tempat gadaian, perempuan mesti nampak diorang akan iklan besar-besar. Okey. Diorang tulis gadai emas 1.5%. Gadai emas 1.2%. Gadai emas 2%. Nampak? So, itu adalah kos upah diorang yang diorang tawarkan. Jadi, dengan nasihat Kak Suzy, sebaiknya kalau nak cari tempat gadaian, jangan cari hak iklan besar-besar ada 1% ke atas. Jangan. Okey, sebab itu kos upah lagi tinggi, kos upah banyak duit kita kena bayar. Cari kos upah yang bawah 1%. Kita take note ni. Yang ni Kak Suzy tak ada tulis. Cari kos upah yang bawah 1%. Okey, lepas tu yang ni ada soalan. Saya Arano emas, lepas tu guna duit beli cryptocurrency. Lepas dah usah saya tebus balik emas. Okey. Kalau perempuan nak join yang cryptocurrency ataupun nak pergi buat pelaburan yang lain balik, pastikan dalam pelaburan tu perempuan pun ada sedikit ilmu. Okey, faham macam mana cara pelaburan tu berlangsung, berjalan, bayaran ini perempuan kena faham. Okey, kalau macam ni Cik Syahrir, saya assume mungkin Cik Syahrir dah mahir dalam cryptocurrency. Okey, kalau tuan-puan nak tahu boleh contact dia. Jangan tanya saya. Saya sebenarnya saya tak kira dalam cryptocurrency Jadi sebenarnya bila kegunaan kita emas ni untuk kita gadai ataupun jual, ya kita akan perlukan kadang-kadang untuk generate duit yang lebih lagi. Itu bagi orang yang pandai, yang ada ilmu. Okey, jadi kalau tuan-puan mahir dalam bidang-bidang yang lain, kalau tuan-puan nampak keperluan penggunaan duit emas ni, okey, jadi tuan-puan boleh gunakan ni. Dengan syarat tuan-puan buat tu dengan ilmu, okey. Jangan tuan-puan ikut orang ataupun jangan saja-saja nak cuba. Kalau tuan-puan buat macam tu, tak mustahil emas tuan-puan nanti memang habislah, sebab tuan-puan tu tak dapat tebus balik, ataupun kalau terjual pun memang tuan-puan dah kehilangan lah emas ni terus duit pun tak ada, kehilangan semua, apa pun tak ada. Jadi sebelum jual atau gadai, kita kena fikir betul-betul apakah tujuan kita. Okay. Jadi berkait dengan tujuan ni, Kak Suzy akan masuk next cerita seterusnya. Apakah tujuan kita untuk kita gadai atau jual ni. Okay. So yang pertama,